Qala al-uqbatul khamis wa hiya uqbatul bawa juga. Betul. Uqbah yang kelima, halangan. Uqbah ni bermakna halangan yang kelima. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga, yang kedua, yang satu, tak kata lepas atau tidak, tak tahu, ya belajar saja. Belajar saja. Kalau lepas atau tidak, itu kita tak tahu. Cek baliklah. Kita cek balik. Adakah yang dah lepas, yang keempat, yang ketiga dan sebagainya. Dunia, apa ni, syaitan, nafsu dan sebagainya. Masuklah kita kepada aqabah yang kelima, iaitu uqbatul bawa'is. Nama dia uqbatul bawa'is, iaitu uqbah yang nak membangkitkan supaya kita beribadat. Kalau bila kita dah lepas halangan-halangan, apalagi nak ibadat lah. Ya, maknanya begitu. Tapi dalam masa yang sama, jangan tunggu selesai nak ibadat. Dari segi pelajarannya saja. Mana sekarang perbahasan kita, bagaimana ibadat ini nak kita lakukan dengan penuh semangat, dengan semangat. Bermula aqabah yang kelima itu, iaitu aqabah uqbatul bawa'is, iaitu yang membangkitkan, nak suburkan ibadat itu tadi, supaya kita gairah beribadat, supaya kita semangat beribadat, supaya kita rajin, ya, tidak ada yang lagi yang mengganggu mengejar ibadat. Kemudian lazimkan ilmu, hai saudaraku, lazimkan ilmu maknanya pasti kena buat. Lazim di bermakna, kan kalau kita mengaji tajwid kan, mak lazim kan, mak lazim bermakna wajib, wajib aja. Kali baca dua, mesti baca 3, 4, 5 kan. Nah, baca panggil mak lazim. Mak lazim kalimi musaffaf, mak lazim harfi, mak lazim, mak jaiz dan sebagainya. Jadi bila mak lazim ni bermakna mak ni kok wajib, kalau pendek maknanya wajib lah. Kemudian lazimkan ilmu, hai saudaraku, dengan berjalan. Berjalan ni bermakna ikut atau cara kaedah yang telah digariskan oleh alim ulama, khususnya ulama sufi lah. Dengan berjalan pergi ke sana, ya, dah habis cerita, dah ada rumah, dah ada bini, dah ada anak, ada bini lah, dah ada kerja, dah ada duit, badan sihat, nak mana lagi? Kata apa lah? Gitu. Pergi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila betullah bagimu jalannya, ya, tidak sesat lagi, tidak salah pilih, tidak salah salah faham, tidak lagi salah etikad dan sebagainya. Ya, terbaru dengar satu perbahasan, ada soalan kepada seorang guru besar. Mari soalan, betul kau wahai, betul kau tu guru, syurga neraka ni milik mutlak Allah. Kita sebagai manusia ni beribadat sahaja. Dia tutup soalan, kalau syurga hak mutlak tu maya hak melaka. Seorang ulama sekalian, bukan main-main, ini jelas. Bukan kata copyright dah dia buat satu. Kalau semaya kita, semaya kita, puasa kita, masuk neraka juga, semaya orang. Kalau semaya hak Tuhan atau puasa Tuhan nak apa? Surga-surga dia Tuhan nak buat apa? Tuhan surga tak kait depan itu. Terpulang asal nak percaya lah. Bagi kita surga neraka milik Allah. Dia nak buat siapa, dia nak keluarkan siapa, dia masukkan siapa, itu dah punya hal. Sifat harus bagi Allah. Sifat harus bagi Allah. Kalau semaya ni buat apa? Semaya buat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedar kalau itulah fahaman Tok Guru, hak bukan Tok Guru tak tahu bagaimana. Saya asal kata apa lah, saya orang awam dia mana. Kalau itulah ulama punya fahaman, saudara lah masuk bukit lah. Saudara beli gula, beli burak kuning, pergi sekelo, duduk dalam hotel lah. Cerita je, jangan lari sungguh ya. Tak boleh lari, saudara ada isteri, ada rumah kereta, 4-5 ribu, 4-5 ribu, apa bayar lah. Cakap saja. Tapi saya memang saya lari sungguh. Saudara nak duduk-duduk lah. Tidak selamat lagi iman sekarang kalau kita tengok. Tetapi apa boleh buat, itulah nasib kita hidup di akhir zaman. Sebab tu mukayyam kau semai malam kau kita kena minta kepada Tuhan, ya Tuhan, aku selamatkanlah iman dan agama aku di zaman fitnah ni. Aku ditakdirkan lahir di zaman fitnah, duduk di zaman fitnah, zaman kau. Sebab itu aku tidak ada harapan lain kecuali lagi ya Allah. Itu saja boleh buat. Itu saja yang boleh buat, ya. Perbunuhan sesama Islam dikira halal, apa boleh buat. Jadi maknanya aqabah ni kita belajar untuk diri kita
supaya kita selamat daripada api neraka tentang diri kita dan keluarga kita. Betullah bagimu jalannya, sudah tidak silap lagi. Akidah pun Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudahkan bagimu akan sabilnya jalan tadi lah. Sabil tadi kalau kita kaedah yang kita lalui itu nama sabil. Haza sabiluna. Ini jalan saya, itu jalan awak. Jalan saya begini. Pagi pergi kerja, malam balik, malam belajar, subuh semain baju orang ramai. Pada masa buat qiyamul lail, bertaubat, cari rezeki, pergi anak, pergi isteri, cari keadaan. Allah, itu jalan saya. Ada setengah lagi ada jalan dia pula. Pagi celak mata demonstrasi, bawa pedang, bawa spanduk, tepuk rumah orang. Itu satu jalan. Ada satu jalan lagi, buh duit, buh kat badan, naik kapal terbang, bunuh diri. Itu satu jalan. Pulang aja saudara pilih jalan apa, ada belakang jalan. Jalan nak pergi ke Kota Baru ada, jalan nak pergi ke Johor pun ada, jalan nak pergi ke Terengganu pun ada, jalan nak masuk Gaung pun ada, macam-macam ada. Jalan nak pergi ke Kehala pun ada. Pilih aja pergi jalan mana. Tapi Ahli Waster cadangkan supaya pusat judi di Ketehala dihapuskan. Saudara, berkali harai boleh ni? Ada cerangnya tu. Berkali-kali masuk dia harai boleh tak? Cadang pusat judi di Ketehala dihapuskan. Berkali mikir berkali judi harai. Berkali serong dia boleh judi berkali harai. Saya cadangkan dia ditutup. Saudara, ini pun sama tak mahu. Saya cadangkan supaya orang lain semayang. Tak lama lagi akan berlaku lagu tu lah. Saudara nak tahu orang Melayu semaya tak semaya, saudara bawa satu buku, tangkap mana remaja tengah jalan, tanya, awak semayang ke tak? Dia akan jawab, senin-senin semaya. Susah-susah tak? Tak semaya. Awak ada pun tinggal semaya tak? Memang. Tanya mak lain pula, awak semaya ke tak? Jaga-jaga. Saya tangkap oleh apa semaya? Saya tak je semaya. Tu lagi pula. Saya tak semaya. Saudara tidak akan dapat satu manusia yang akan jawab, saya tidak pernah tinggal semaya. Satu saudara takkan dapat. Sekali. Saudara bawa satu buku, tanya 100 orang klik cek balik, ada tak lah 100 semaya tak tinggal. Saudara, 80%-nya adalah tidak semaya langsung. 20%-nya semaya lebih kurang. Ada yang semayang setahun 2 kali. Semayang apa tu? Bayar haji dengan bayar puasa. Dan ada orang semayang seminggu sekali. Semayang apa tu? Jemaah. 80%-nya tidak semayang. Inilah perjuangan akhir zaman yang diperjuangkan oleh ulama. Jadi kalau tahu macam tu, cari satu tempat, bawa anak, bawa isteri, bawa menantu, bawa saudara mara, duduk sini. Pastikan anak kita, isteri kita, menantu kita, cucu kita mengikut syariat. Biar tak terduduk, biar tak demonstrasi, biar tak bunuh diri, tak apa. Janji jangan tinggal semayang. Sebab urusan ini sudah tidak ada orang lagi yang akan memimpinnya. Urusan semayang, urusan ibadah, urusan baca Quran, saudara. Macam Fatihah mungkin okey lagi, show tayak nak tahu. Betul tak? Lepas tu nak tidur kau ada lagi. Jadi ini kita 10 cuba tanya kat luar sama je. Sebenarnya bukan baru. Macam saya kat Petronas, tapi saya cerita tempat dia. Saya tanya lah ke mana kita ni asyik Japan belajar Quran ni. Bini tak asyik ngaji ke? Oh no. Habis apa nak ngajar? Saya tak tahu. Kau ke mana? Saya lelaki-lelaki, kalau nak budak boleh, tapi suami sebelah, suami isteri sebelah. Oh boleh. Okey, suami sebelah, isteri sebelah. Suami sebelah, isteri sebelah. Saudara sekalian, tidak boleh baca Quran. Anak 5, anak 3, anak 4, isteri tidak boleh baca Quran. Maka saya kata, sekarang saya tahu apa buat. Bermula sekarang, mana yang kekelah ni diwajibkan belajar Al-Quran. Saya lah pula nak patut pergi seminggu sekali 2. Masa tu saya tak cerita, takut ada saudara mara di sini sama saya pula. Di negeri di Malaysia lah.
Malaysia. Dan sekalian, itulah yang sudah berlaku. Satu tempat lagi dan sekalian, lepas Isyak saya mengajar Quran, saya suruh baca Quran, tahiyat, apa semualah. Lepas tu banyaknya tak boleh baca tahiyat, banyaknya tak boleh mengucap 2 kalimah syahadat. Sekarang ni lagu mengadu ni, budak-budak muda kampung kita ni sampai kan tidak tahu agama langsung. Okey, saya kata okey, besok saya nak semua sekali awak kaki motosikal semua ni mari sini. Kita belajar sekurang-kurangnya belajar Fatihah dan tahiyat atau belajar semayang. Setuju perjanjian, setujulah. Kata mari, hak mana bawa motosikal mari, tak akan piau tak apa. Besok mari semua. Kata ada satu tok lebar tu jami kami teko. No, apa no, masak-masak suka-suka. Oh setuju. Dari kat ketua dia, panggil kok geng-gengnya mari. Dalam pukul 9 mari. Mari semua. Mari motosikal tak satu mari. Mau ada satu naik. Saya kata okey, kita start. Satu naik belakang. Kamu mengaji Ustaz? Oh pula. Minggu lepas perjanjian dia malam ni tau. Tak jadi. Dia kata siapa tak jadi? Ada seorang lagi tak balik. Ada seorang orang tua tak balik. Tak mau. Dia kata Pak Cik ramai balik. Saya nak dengar juga lah. Saya tak kerti juga. Oh pula. Mata pun tak kerti juga. Abang nak dengar juga. Abang nak kerti juga. Lepas tu bincang-bincang. Tak boleh. Kena balik juga. Orang tua ketua balik lain. Orang gitu juga. Aku balik saya. Perjanjian belajar pukul apa? Pukul 10.30 malam. Start belajar pukul 10.30. Dia takut tak nak capur orang tua. Dia nak geng dia. Geng rambut pang belakang. Capur orang tua tak sih. Saudara. Tu geng budak-budak. Ada satu lagi pula. Orang tua pula tak siapa budak pula. Dah kena buat pukul 10 juga. Mengajar Quran veteran nama dia. Sekarang ini pengalaman saya dalam bidang dakwah. Saya rasa saudara tahu ni semua ni. Kalau kita cek sekarang ini yang sudah berlaku. Saya pendaftar nikah saya 7 tahun. Cecok 8 tahun pendaftar nikah. Tak daftar nikah kan. Dino jatuh ke apa semua. Sebelum saya akad nikah, saya suruh mengucap 2 kalimah syahadat. Saya tulis dalam buku saya, hampir 20%-nya tidak boleh mengucap 2 kalimah syahadat. 2 kalimah syahadat tak boleh. Saya jangan semaya apa semua. Ada soalan tak kata? Terusir lagi mengaji. Malah ingat ahli benar. Dia cerita. Jadi ini Al-Bawa'is ni ialah tahap bagaimana kita tahu segala-galanya, tetapi nak injection je, nak bagi dia ubat supaya dia maju ke depan, supaya kita jadi ghairah, jadi suka, tidak jemu. Dia cerita macam mana dia bawa kita. Jadi kata dia, kemudian lazim oleh berlaku berjalan apabila kita tak ada, namun jumpa dah, tahu cara dia, tahu teknik dia, jumpa tempat dan sebagainya, pergi ke sana, terangkat segala awaid, sudah selesai. Awaid halangan-halangan kecil anda isteri, kau wangi, tempat tinggal, kesihatan sudah siap semua. Yang lebih kurang kita dah tahu dah musuh-musuh kita apa yang menegahkan dan hilang daripada awaid. Awaid pun sama lah, lintangan-lintangan. Ya, sama berlaku tu, lintangan, awaid, kubah, awaid itu semua lintangan berlaku. Rintangan-rintangan kecil, halangan-halangan kecil yang melintangkan di tengah jalan dan tiada hasil bagimu perjalanan yang mustaqim. Kokak-kokak, sakok sana, sakok sini, lagu mana nak laju, melainkan dengan mengetahui dan mengingat dalam hatimu khauf. Jadi cara kita nak pergi tadi, bagaimana nak melancarkan perjalanan kita menuju kepada destinasi kita tadi. Kita tahu sudah kita tidak ada ilmu, kita tahu sudah kita ada banyak dosa, kita tahu sudah kita kena belajar, tapi bagaimana nak pergi? Banyak halangan, kerja lambat balik, malah lah, kadang-kadang jemu lah, macam-macam benda. Tapi kita tahu benda tu satu kewajipan, tapi kita tidak banyak lancar. Sibuk, tension masalah. Ni lah anak-anak sekolah, api tak bayar, air dah 3 bulan tertonggok lah, macam-macam. Jadi benda-benda gini menghalang kita biasanya. Walaupun kita sudah tahu benda tu penting, maka cara dia kata dia, kita pergi kata dia dan mengetahui, ingat, pasangkan dalam badan kita kata dia, di dalam hatimu khauf. Apa dia khauf? Iaitu takut, raja, harap. Dan raja bermakna harap. Ada ulama dia letak raja dulu, khauf belakang.
Ada ulama dia tak khauf dulu, rajak belakang. Jadi satu senjata yang digunakan oleh ulama untuk membangkitkan semangat belajar ni, dia suruh kita letakkan khauf dan raja. Bukan razak, raja. Khauf kalau dalam bahasa Melayu takut, raja bermakna harap, mengharap. Jadi dua-dua ni kena ada supaya kita balance antara kekecewaan kita tu dengan semangat kita. Kadang-kadang kita kecewa sangat-sangat pun rosak juga perancangan kita. Kalau kita terlajuk excited pun rosak juga. Orang panggil apa? Doa lalu. Over confident. Pun tak boleh juga. Jadi dia bawa kita kepada satu tahap yang balance. Jadi kata dia, letakkan atas muka khauf dan raja. Dan kau lazimkan keduanya. Hak dua-dua ni compulsory, mesti kena ada sentiasa, iaitu khauf dan raja ni tadi, supaya kita sentiasa konsisten. Pasangkan dalam diri kita satu senjata, khauf dan raja. Nanti saya akan cerita lah dia punya kesan dia tadi. Keduanya sebenarnya atas tempatnya. Letakkan khauf dan raja tadi di tempat landasan yang baik, supaya kita sentiasa pakai senjata dua ni. Senjata dua tadi. Dan ada berkhauf. Sekarang nak bahas. Dan ada pun khauf, maka bahasanya wajib atasmu bahawa kau lazimkan dia kerana dua perkara. Kerana apa? Kita kena ada satu rasa takut, satu rasa gerun. Pertama, kerana menakut ia daripada mengerjakan maksiat, agar kita tahu kesalahan kita, kegagalan kita melakukan ibadat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu Tuhan beri satu di dunia ni, satu nikmat, satu lagi bala. Sentiasa berlaku. Nikmat dan bala ni sentiasa Allah akan ubah masa ke semasa. Tidak seluruhnya nikmat dan tidak sentiasanya bala. Jadi semua orang akan dapat merasai kesenangan dan semua orang akan dapat merasai kesusahan. Baik atau jahat tak kira. Jadi supaya dia nak mudah nak mari contoh ni tadi. Mengerjakan maksiat, maka nafsu itu sangat amarah, yang dia menyuruh dengan kejahatan, lagi amat cenderung kepada kejahatan. Jadi nafsu ni, sebab apa Allah Ta'ala mari benda nikmat dan bala ni, dua perkara ni? Sebab nafsu dia tak minat dengan bala ni. Nafsu dia tak suka susah ni tadi. Dia nak kalau boleh nak serak je, kalau boleh nak sedar je. Itu nafsu punya hobi. Kalau boleh nak kaya miskin tak mau. Itu nafsu punya hobi. Jadi masalah tak kita. Sedangkan Tuhan sentiasa ada nikmat dan susah. Jadi kita bermasalah di situ. Oleh sebab itu, ketika mana kita melakukan kejahatan, kita akan beritahu, ya nafsu, mu ni pandai-pandai buat maksiat, mu tahu tak? Azab neraka, sakit, pedih. Tengok aku semalam kena api, sakit. Sebab tu Tuhan ada nikmat dan mana? Kalau sudah sebab tu Tuhan dia orang yang dia sayang, dia tak akan biarkan sentiasa senang. Takut terlalai. Dia akan tarik kepada beberapa kesusahan dan beberapa ujian-ujian. Sebab tu dia bagi sini, nama sangat marah, sangat amar. Amarah ni bermakna tak ada kerja lain. Kerjanya nak cari kepada kemewahan. Mana benda yang nafsu nak, itu digelar sebagai amarah. Apa yang minat nafsu digelar amarah. Jadi nafsu dia bersifat dengan amarah. Amarah ni bermakna tidak punya sempadan. Tolak batu dengan kayu. Itu makna amarah. Kalau boleh harta dia. Itu dia. Hak dia. Itu nama amarah. Tak ada sempadan. Nak kira halal itulah pasal. Selagi tak dapat hak dia nak, lagi itulah bunuh orang apa jadi. Itu nama amarah. Mari kepada orang lain dia panggil marah. Marah tu berasal daripada nafsu amarah. Berasal daripada cetusan daripada nafsu amarah. Marah, sifat jahat tadi, orang Melayu lah. Jadi kerana tu kata dia, beri dia warning. Lagi sangat loba kepada fitnah nafsu tu tadi, yang dia sentiasa buat fitnah saya berita, maka tiada menegakkan dia melainkan dengan ditakutkan dia yang besar daripada pekerjaan dan diraikan dia. Tu dia bahasa pelak, dia bahasa tali ni. Tahu tak ke?
perak dia, nyar dia. Penyek dia biasa apa ni. Ikak dia jangan kita lepas. Maknanya gitu. Ya, bahasa kita di kampung. Jangan sehingga-hingganya. Kalau boleh sipu mampu. Ikat dia. Macam tu. Dan tiada ia pada tabiatnya, maka dia tidak boleh bebas lagi. Perang dia, serang dia. Jadi itu tanda. Itu nak sifat yang kau tadi mesti melawan keganasan nafsu. Orang merdeka yang menciptakan, menyempurnakan janji dan tiada yang menegahkan dia dengan dimalukan dia, dengan dikeji-keji dan dibenci. Orang yang merdeka, bermakna orang yang orang biasa macam kita ni, orang bebas, orang yang tidak ada cengkaman manusia, menciptakan, menyempurnakan janjinya dan tiada yang menegahkan dia dengan dimalukan dia. Jadi orang biasa macam kita ni sekalian, wayak lagu mana, katok lagu mana pun tak makan sambil. Dengan yang keji-keji dan dibenci dan seperti dikata orang berkata, bermula saya dipukul dengan tongkat dan orang merdeka dia dengan dia cecer. Jadi apa asal merdeka? Apa asal merdeka? Ya, bebas. Maknanya kalau kita elok dia, sebab contoh manusia ni, kalau poli kita boleh paksa dia, kita boleh malu dia, kita boleh pulau dia, kita boleh caci dia marah tak? Marah. Dia suruh ni tokai marah, ni kalau tak kerja ni, ni tokai kapok, ni kalau tak buat benda ni betul. Tetapi saudara, kalau dia tu wakil rakyat, kalau dia Perdana Menteri, tak kira kita nak kata dia. Dia orang besar. Kalau dia anak raja, tak kira kita nak tapar dia. Orang versi lagu ni saudara sekalian, dia tidak suka dimalukan. Saudara, sebab malu ni berat bagi mereka, lebih teruk daripada kena pukul. Lebih teruk daripada kena pukul. Jangan main-main. Sebab tu saudara sekalian, malu ni dengan sakit orang lebih baik sakit. Malu je. Malu tak ada orang boleh pasal malu tak. Bunuh diri boleh pasal malu. Tak ada orang dengar khabar pasal apa bunuh diri, kenapa bunuh diri, tak ada. Tapi pasal dimalukan sanggup bunuh diri. Orang buka aib kita, orang buka cerita kelemahan kita, rasuah wali dan sebagainya. Ada yang bunuh diri. Sebab tu kan dia yang bebas dengan cara memalukan dia, dengan mencaci dia, mau keji dan sebagainya. Tetapi yang hamba, kita boleh rotan dia. Ini sebuah perbandingan. Ya. Sebab tu kata dia, bermula takbir kerjaannya itu bahawa kau pukul akan dia selama-lamanya. Bahasa jenis-jenis orang lain ni tak dengar kata, kita pukul dia. Dia macam ni, kita caci maki, tak dengar. Pukul dia. Dengan cantik, menakut akan dia dengan perkataan dan perbuatan, dan fikir. Kita bagi tahu dia, dingin dijawab lagi. Umpama barang yang menyebut setengah orang solih bahawasanya adalah dirinya menyeru pada maksiat. Ini cerita kisah orang wali, orang soleh, bahawasa dirinya menyeru pada maksiat, maka pergi ia dan tanggalkan kainnya, dia buka kain dia, buka baju dia, dan jadilah ia bergoleh-goleh dalam pasir yang panas. Nak tak semaya sangat, dia kata nalai sangat masuk neraka. Dia pergi kat pasir, dia buka baju, dia guli atas pasir. Dah menolak sangat. Rasa sekolah ke mana. Dan berkata ia bagi dirinya, rasa lemu, maka api neraka jangan lebih panas lagi. Ada pun yang kata lagi. Dia dah rasa malah ngaji sikit, dia cari bapak payah-payah buat bapak cabut segitu. Sudah. Segitu. Orang mana sedap tak tu tadi. Api neraka busuk daripada dia. Ada lagi. Dan mana-mana ada kita dah. Daripada ni, bangkai dengan malam dan sia-sia pada siang. Mana tak ada guna. Kita ni baca ibarat macam bangkai yang busuk. Orang yang tak mahu. Maka kita itu satu guli. Apa dia punya risiko dia, maka kita terasalah kita hinanya kita. Sedar buka seluar sorang kat dalam rumah, misalnya kata sedar akak letak kaki atas meja, kata sedar tengok daging-daging pohon kita. Bayangkanlah kuat benar kalau nak dimakan oleh api neraka. Kita tengok bulu hari-hari kita. Ini lagu mana kalau dibangun api neraka tak pasti lembu. Padan kalau tuan kawan. Tak padan. Saudara, lama-lama dia akan mari kita satu rasa ini, isti takut, kita akan rasa.
kita kira kalau kita tu bebas happy berlaki tu dang oh Tuhan yang maha kaya dang memang tak ada punya. Sebutlah segala azab ke segala gapo tak ada. Sebab apa? Kita tidak menjalani kaedah. Makin lalai lah jadinya kita. Oleh sebab itu kita torture dia. Mu pandai buat baik, mu tahu tak? Susah. Torture dia. Torture dia dengan kesusahan supaya melahirkan khauf tadi, melahirkan takut. Melahirkan takut. Bagaimana nak cara lahirkan takut? Torture kita punya nafsu tadi. Biar dia reti basuh sikit. Sebab yang mengganggu kita untuk ibadat ni ialah berpunca daripada nafsu. Wa nahan nafsa anil hawa. Kalau saudara berjaya, barulah terbuka pintu syurga. Ada setengah ustaz buat ceramah anak kunci syurga. Tapi ngilah ha cek kunci syurga. Mari kita pergi tempat ceramah anak kunci syurga. Hore. Lagi dengan ceramah anak kunci syurga hore. La haula wala. Saya sekalian, dalam kes kita ni dia tidak sama dengan kunci syurga. Mari kita tengok sistem Allah Ta'ala ajar kita. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya mahwa. Anak kunci syurga dia adalah wa nahan nafsa. Anak kunci syurga dia. Nafsu kita suka gelak ketawa, kita tukar kepada sedih dan berduka cita. Nafsu kita suka kepada benda sedap, kita tukar kepada sakit. Nafsu kita suka dipuji, kita tukar kepada caci pun tak apa. Sampai ke tahap itu, barulah fa innal jannata hiya ma'wa. Inilah kunci syurga. Ini kunci syurga. Orang ramai apa ni kau jadi roh. Anak kunci syurga dia. Gi tu sore balik dua. Gi dengar kunci syurga sore, balik dengar kunci syurga dua. Sebab apa? Jumpa kasih kat sana. Pergi tadi tak jumpa lagi. Pergi jumpa lagi. Hai. Oh tu dia. You datang juga. I nampak you tadi. I nampak you. You pergi sama tadi. Dengar. Tak jumpa apa. Anak kunci syurga. Hai. Dia makan. Hasil anak kunci syurga dapat kekasih. Ya benda ni. Ini berlaku di Jepun. Wa nahan nafsa anil hawa, daripada kita gemar kepada buka dedah aurat kepada tutup aurat. Hak ni pun tak lepas lagu mana kunci syurga. Pergi nak dengar anak kunci syurga pakai seluar dengri. Sekali. Orang perempuan orang perempuan kita tak apalah binti kuali belaka. Ni jangan ambil gambar Kalau ada gambar jangan ambil. Saya tengok aurat perempuan ya. Ini aurat. Saya tengok aurat perempuan ya. Aurat perempuan. Ini aurat ya. Saudara tutup sekarang ni, kita panggil dia balut nakal. Hukum dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara dia adalah tutup benda ni. Illa ma zahara minha. Hak ni dia tak ada. Baru dikira tutup aurat. Dia nampak macam tundra gitu. Baru dikira tutup aurat. Hari ni tutup aurat perempuan hari ni. Tapi di Jepun lah, Malaysia tak ada. Tutup aurat perempuan, tutup aurat hari ni. Dia pakai tudung ni. Dia ikat sini. Tudung ni. Dia tutup aurat. Ini cara perempuan tutup aurat. Dia tutup ni. Dia tutup. Dia pakai baju. Dia pakai tudung tapi. Pakai tudung, pakai seluar. Dia kira tutup aurat tu. Tudung dia, seluar dia. Pakai sini baju. Tetapi dia pakai tutup aurat. Bungkus aurat. Dia tak ni. Ini malu saya tahu. Saudara, saya nak bagi tahu saudara, la'anallahul mutahannisina minar rijal wa mutarajjidatu minan nisa. Allah Taala laknat perempuan yang berpakaian macam yang saya tulis tadi, konform. Tidak ada khilaf. Tanyalah UAI ke, UPA ke. Tak boleh. Tetapi kenapa ini tak boleh ubah? Macam mana nak cari kunci syurga?
Maka sebab itu kita ajar anak kita, isteri kita pakai jubah. Jubah itulah menutup aurat perempuan. Kalau nak pakai seluar juga, seluar yang agak besar sedikit dan baju menutup pipu punggung. Kalau seluar, ini seluar dengri, baju zirafah, tudung wardina. Selama ada Ustaz mana? Kau tu dia. Astagfirullahaladzim. Jangan malu kau ni lah. Jangan malu kau. Tapi nasib benda tidak berlaku di Malaysia. Tapi belah-belah stok Jerman berlaku. So sekarang jangan. Kita belajar mencari keredaan Allah, bukan nak habuan telinga. Itulah penat sikit. Susah kan dia tak usut. Orang tak kena makan, tak kena ayat tak boleh makan. Allah, ayat. Sedang ada satu orang dia tanya saya. Dia kata, Ustaz, kalau cara mengajar Ustaz ni, bila semua kena masuk bukit belakang. Dia kata, kenapa nak masuk bukit? Kenapa nak masuk bukit? Duduk kat sini boleh taat kepada Allah. Taat kepada Allah, tak payah masuk bukit. Ajarannya supaya taat kepada Allah. Kenapa nak masuk bukit? Masuk bukit itu tidak diwajibkan. Tak ada orang ajar, tapi saudara diarah supaya menutup aurat. Itu saja. Kenapa nak masuk? Ada satu lupa tanya. Memang masjid pula. Jaga ya, jangan. Dan walaupun kita tak boleh buat, sebab maklumlah kita berada di zaman fitnah, tapi kita kena bagi tahu perlahan-lahan. Ya, jangan balik-balik. Oh Ustaz kata siapa pakai seluar baju belai akan pakai zirafah. Lah anak masuk neraka. Aku kata dok mengajar ilmu sesat. Dia sesat. Jangan ya, balik-balik cara dia mana cara dia balik yang mesti tak. Yang pakai baju belang, seluar ketat lawa lah macam zirafah. Abang ni perli ke sikit-sikit ada lah. Satu susuk baju dia. Susuk. Bang, baju ai mana? Baju yang mana? Macam zirafah tu ke? Iyalah, zirafah ambil lah tu. Tukar baju. Baju tukarlah baju lain pula. Baju Maradona ke. Dia besar sikit. Pakarlah baju mana ada. Besok seluar pula. Susuk seluar dia. Mana seluar yang mana bang? Yang mana saya tahu seluar yang mana? Yang jing tu ke? Jing curi ya. Dah mau pakai seluar jing. Jing nak pakai gapo pula. Tapi jing itu terlanjur bagi habis tak ada seluar. Tak pakai ke manusia? Dia pakai seluar jing. Sebab tu jing ada masalah kan. Jing nak berat nak tubik tak boleh. Seluar tak ada. Pakai dia manusia habis. Jadi patut. Marilah kita pergi beli baju lah. Baju lain. Tukar baju mula-mula pakai Maxi. Maxi tahu Maxi? Maxi ni dia jubah juga tapi jubah ketat. Tu pakai Maxi. Lepas tu bunga-bunga pula tu. Tu dia bunga sini. Lak. Macam puteri Sakdong. Lepas tu tukar pula jubah berbunga. Lepas tu lama-lama dia berfikir bang, I rasa lah baguslah pakai jubah. Pasal apa? Oksigen boleh masuk. Masa saya baju ketat lah, sakit kepala lah, selesa rasa sejuk pakai jubah ni. Lepas tu barulah, tu agak setahun tu kan. Setahun dah tu, jadilah. Dia ni 11 tahun tak boleh lagi apa benda. Apa benda 11 tahun nak didik bini seorang pun tak boleh. Tak saya jadi manusia lah. Baik minta jadi apa? Jadi kami buat jaga. Nak jaga isteri seorang tak boleh. Nampak macam mana nak didik manusia lain? Isteri cukup berkening. Macam mana nak didik orang lain? Kata pendakwah sejuta umat, isteri cukup berkening. Ini berlaku di Jerman. Jadi kita wayak dia sepelan-pelan. Ni khau. Ni muka surat 18 selesai sekali. Tak lama nak habis tau. Kemudian kata dia, mu jaga, ada seorang wali Allah ya. Dia sudah tidak bertemu dengan saudara dia berpuluh-puluh tahun. Satu masa dia duduk di satu tempat pertapaan belajar. Kalau kita kat Sungai Sel lah, duduk sana 40 hari. Dia pun semua jumpa situ. Sudah bertemu puluh tahun. Sudah sekolah baru jumpa semua nak kasih dia hari.
Lepas tu bila setelah malam orang cari toko dia tak balik malam. Bila malam balik dia kata apa awak nak balik pun ni tengah malam dia makan rumah apa punya utai ilmu ni. Ada baunya ada babun tu babun. Ada babun apa semua. Tak nak balik dah ai. Habis macam mana ni ai kena balik. Tak apa nak tidur mak saya, apa nak saya dah tidur. Di malam hari. Ialah pemuda dengan pemudi kan. Bila dia ada lilin, bila teringat kekasih dia bakar tangan dia. Dia bakar tangan dia. Ni kisah ni pendek cerita ni panjang dia habis risau itu. Bakar. Pada muka. Bawa api ni aku lagi tu. Ini tak ada orang nak masuk. Mai pula orang nak tanya. Ni tak ada orang pojak pun tak ada. Mana ada kapal botol di sini, generator pun tak ada, api pun tak ada. Ada gila. Mai pula saya tengok dia bakar pula tangan dia. Lilin dia besar pula tu beli kat habis 7-Eleven. Ada apa? Sangat. Tu tengok malam, tangan ni banyak lagi bakar soal marah pak gitu. Mai pula. Selesai. Dalam dia bakar letak, tiba-tiba azan pukul 6.30 pagi. Orang-orang terbangun. Siang dah saya nak balik dah. Boleh hantar tu hantar saya. Habis. Nak menyelamatkan iman, hilang tangan sebatang. Nak menyelamatkan, takut melakukan maksiat, cerita kisah pemuda ni tadi, hilang jari sebatang. Ada kita pun cita-cita nak buat lagu. Telitah pun tak ada. Ya? Kita fikir muda. Payah tuan-tuan, payah nak mendapat takwa ni. Kalau Allah Ta'ala tidak uji, sedang cakap sedap lah. Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna. Tu dia. Wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka-nyangka dia ditinggalkan begitu saja? Aku beriman. Apakah Tuhan biar gitu je? Tanpa diuji, tanpa dibala, tanpa di apa ujian-ujian yang berat. Wahum la yuftanu. Sebelum dia diuji, ujian apa yang kita telah tempuh sekali? Adakah kita telah tempuh ujian kemiskinan yang sampai tak makan? Adakah kita telah menempuh ujian kena kurung penjara bersama seorang wanita cantik? Adakah kita pernah ujian menerima satu ujian kita dikurung, tidak diberi makan semalam sebulan, kecuali kita meninggalkan agama Islam? Macam Bilal bin Rabah letak pistol kat sini, nak mengucap kau nak masuk kapi. Aku masuk kapi aku tak tembok, mengucap aku tembok lah, aku nak kau gitu. Saudara, tak sempat seminit kita tukar. Sekarang ni kita kata kita beriman, tetapi apakah ujian yang telah kita tempuh? Saudara, kalau nak kenal emas, gosok di batu. Oh, ini emas. Betul tak? Tapi dengan batu apa yang telah kita uji iman kita? Nak kata kita sudah habis harta, banyak lagi. Nak kata kita susah sikit pun tak boleh. Nak kata kita kena ujian dengan perempuan nafsu kita. Sejak bila kita kena? Nabi Yusuf AS, saya ulang-ulang cerita pasal ni lah. Pasal Aqabah. Nabi Yusuf AS dikurung dengan Zulaikha selama beberapa bulan dalam satu bilik cermin. Zulaikha buat atas cermin, bawah cermin, kanan cermin, kiri cermin, semua cermin supaya melihat badan dia. Nabi Yusuf tengok atas nampak dia, tengok bawah nampak dia, tengok belakang nampak dia. Akhir sekali Nabi Yusuf angkat tangan ke langit, ya Rabbi sijnu ahabbu ilayya inna an-nafsa la'amaratun bisu. Aku tak larat nak jaga aku tak tahan lagi dah. Ya Tuhanku, kalau beginilah berterusan, aku pilih penjara lebih baik. Nabi Yusuf pilih penjara. Aku tidak dapat lagi menahan nafsuku kecuali mendapat kasih sayangmu ya Allah. So oleh itu Rabbi sijnu ahabbu ilayya fastajaba lahu. Maka Tuhan pun makbul doa Nabi Yusuf. Tuhan masuk dengan dia dalam penjara selama 7 tahun. Nak mengelakkan daripada berlaku zina dengan Siti Zulaikha, Nabi Yusuf sanggup tukar dengan penjara. Sedangkan Zulaikha sudah offer di pintu penjara. Dia masuk ke dalam, wahai Yusuf, kamu boleh pilih sekarang aku penguasa Mesir, laki aku pemegang kuasa.
Kalau mau pilih aku, maka kamu aku lepaskan daripada penjara. Kalau mu tak pilih aku akan kekalkan kamu dalam penjara. Sekarang, kalau kita pilih hak mana agak? Mari seorang wanita cantik macam Julia Robert, mari jumpa kita. Saya cakap Melayu Saya boleh aku cakap Melayu ni semalam. Kalau you pilih I, maka I selamatkan kamu segala-gala dan I bagi duit lagi $500 juta. Kalau you tidak pilih I tembak you dengan senapan gajah. Agak-agak kita pilih apa agak-agak? Sudah tak payah cakap dengan saya lah. Balik fikir sendiri, jawab sendiri. Adakah kita pilih senambak ke senampak gajah? Mesti kita pilih Julera. Tidak apa. Patut kita cakap kita beriman. On what ground? Tuhan kata asiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan sangka mu kata mu beriman, lepas tu aku biar begitu saja tunggu masuk syurga. Wa hum la yuftanun. Sedang kamu tidak pernah apa-apa ujian pun. Maka kesusahan inilah yang dilatih oleh ahli-ahli sufi. Sanggup tak kita menerima ujian itu? Maka sebab itu kalau bila ada ujian, sudah datang ujian. Selamat datang ujian. Ada lagu tu? Jauh sama sekali. Bila kena ujian, datang Jahannam, aku dendam padamu. Amo dendam padamu. Amo pula. So sekalian, selagi kita tidak dapat menerima ujian semasa di dunia, jangan sebut kita orang beriman. Terus menyerah diri kepada Allah dengan tak dapat dia bagi khauf. Ini yang pertama, khauf dia bagi bermula tarbih pekerjaan itu, kau pukul akan selama-lamanya. Tak boleh berhenti, nak pukul sama dengan cantik akan ada perkataan dan perbuatan dan perkara. Fikir, kotok, maki, caci, hamu, kotok lagi. Barang menyebut setengah daripada orang salin. Dia pergi pada pasir, dia buka baju, dia guni atas pasir panas. Hei bangkai dengan malam yang sesial pada siang. Hei masa tubuh tak pakai hijau. Mana tak pakai hijau, apa tak ada guna satu sing ni. Mu jasad yang tidak bermaya. Besok Allah Ta'ala bangkit balik, bakar mereka kau apa tahu. Kita torture diri kita sendiri. Tapi jangan buat ini orang rasul. Orang sufi punya perbandingan. Sebagai contoh, saudara jangan buat. Saudara ini bukan perintah, ini cerita. Cerita dengan perintah tidak sama. Saudara, dalam pelajaran sufi, dia bawa cerita, bukan perintah. Jadi kita cerita Abu Bakar, Umar, dia jadi Abu Bakar. Kita cerita pasal Umar, dia jadi Umar. Apa asal? Itu cerita. Ceritanya Umar begini. Dia pakai berlakon pun dia jadi Umar, dia jadi Ali. Tak boleh. Ceritanya. Begitu juga cerita Uwais Al-Qarani. Ceritanya seorang wali Allah nama Uwais Al-Qarani. Duduk di dalam hutan di hujung tanjung. Menternak binatang sahaja. Dia terkena di langit, tidak terkena di bumi. Lepas tu kita pun semua sekali pakai bunting tu juga di lautan. Lagu mana lagu tu? Itu cerita. Ada seorang manusia nak bandingnya ialah tidak sekolah, tidak pandai baca, tidak pandai tulis, duduk dalam hutan, pegang kambing, terkena di langit menjadi ahli syurga. Yang di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, ada Ali, sijil dia, kepandaian dia. Lebih terkenal, lebih lagi Uwais Al-Qarani pasal apa? Nak banding, nak wayaknya, kekasih Allah dia tidak semestinya ahli ibadat, tidak sepertinya ulama. Mungkin seorang penjual burger di tepi kaki lima lebih mulia daripada ulama. Itu sebab dia bukan suruh berlakon jadi Uwais Al-Qarani, bukan suruh berlakon jadi Nabi Khidir alaihi salam. Okey, saya buat satu contoh Nabi Khidir pula. Bukan suruh jadi Khidir. Saudara tidak mampu memilih saya Khidir, tidak boleh. Ini sebagai contoh Tuhan dalam Al-Quran. Jangan sombong. Bisa kata Nabi Allah SAW, apabila dia semayang hujan terkuat cerita itu begini, maka lepas tu umat-umat tanya, ya Musa, siapa kau di kalangan kita ni yang paling mengetahui dengan di sisi Allah? Kata dia, sedangkan kamu ribut tak macam mana? Dan dia kata, dia mengetahui akulah. Aku kan Nabi dan Rasul. Sudah pasti aku lebih alim. Tuhan tu jawab, ya Musa, ada lagi orang lebih alim daripada kamu. Dan Musa kata, ya Tuhanku, siapa kau itu? Dia ialah Khidir alaihi
alaihi salam, ya Tuhanku, boleh tak aku nak belajar dengan dia? Boleh. Mu pergi cari dia, mu bergurulah dengan dia. Maka dia pergi, ya Tuhanku, di mana dia berada, mu pergi kat satu tepi laut sana, mu bagi salam, kemudian dia akan datang. Dia pun ajaklah saudara dia bernama Harun pergi cari, nak berguru dengan Nabi Haidir. Pergi sampai separuh jalan, dia tanya, ya Harun, bila masa kita nak bertemu Nabi Haidir ni, bagaimana Tuhan bagi tahu kamu? Tuhan bagi tahu aku, di tempat yang mana kita makan ikan, kita campak dan ikan tu hidup semula. Oh, kalau macam tu, kata dia, sudah terlepas. Aku dah campak tulang tu tadi. Kita tengok atas balik, ribus ke belakang, dan di situ dah tempat Nabi Haidir. Dan ikan tu terkenal dengan ikanmu, ikan Nabi Musa, betul tak? Yang sebelah, tulis sebelah, daging sebelah, tulis sebelah, terkenal sebagai ikan Nabi Musa. Lebihan makan Nabi Musa dan Nabi Harun. Assalamualaikum ya Haidir alaihi salam. Kejap Haidir mari. Waalaikumsalam ya Musa. Apa gerangan kamu panggil aku? Ya Haidir, aku panggil kamu ini, aku nak belajar. Ya Musa, aku orang biasa. Aku hanya Haidir. Kamu Nabi lagi Rasul. Kalamullah. Aku ni siapa lah? Ya Haidir, jangan cakap banyak. Tuhan bagi tahu aku, kamu ada ilmu yang tidak ada pada aku. Oh, kalau begitu, kalau dah Tuhan bagi tahu, tak ada masalah lah, boleh lah kalau nak belajar. Tapi ada syarat. Syarat apa ya Haidir? Syaratnya berguru dengan aku, tidak boleh banyak cakap. Jangan banyak soal. Sebab Tuhan dah bagi tahu kamu kan? Bagi tahu sekarang ni, ayo kita belajar. Tapi ingat, jangan banyak soal. Kenapa tiba perkataan jangan banyak soal? Sebab ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf tuan-tuan melepasi pemikiran. Sebab itu kita kena sami'na wa ata'na. Itu sebab dia. Maka Nabi setuju. Bila setuju, ayo kita mulakan pelajaran kita, kata Nabi Haidir alaihi salam. Dalam perjalanan, tahan kapal, tahan satu tak berhenti, dua tak berhenti, tiga tak berhenti, kapal besar tak berhenti, destroyer tak berhenti. Oh, tu dia. Kapal besar apa ni, liner tak berhenti. Lalulah sampan kecil. Tahan berhenti. Naiknya sagak perahu kecil kan tu. Saudara duduk diam-diam ya. Kapal saya ni kecil. Kalau saudara bergerak, dia terbalik ya. Mak duduk diam-diam ya. Kapal saya kecil. Saya pernah duduk di kampung air di Brunei. Saya pergi kat sana buat tahlil. Orang kampung jemput tahlil di kampung air nama di Brunei ya. Dekat Sabah tu kita naik bot pergi sampai Labuan sampai ke Brunei. Jadi sampai ke sana naik bot kecil. Macam tu lah. Dah lah malam. Naik bot pula, saya pegang kat tepi. Jaga-jaga, diam-diam. Botnya kecil. Dia dah tahu lah, dalam bot kecil sunat juga. Aduh, laut dekat. Lari laju pula tu. Tercerita bot air lah. Sampai kat sana, sampailah di pelabuhan. Sampai di pelabuhan, saudara sekalian, Nabi Haidir ambil beliau tak beliau. Dia tepuk kapal tu, kelekong tepuk bocor. Dah pasti bocor kalau tepuk. Nabi Musa kata, ya Haidir, sudahlah kawan tolong kita tepuk kapal dia pula buat apa? Kan aku dah cakap tadi, jangan komplain. Nabi Musa kata, okey, minta maaf, minta lagi aku dua peluang. Jalan. Sudah, kesimpulan ya. Conclusion. Apa dia pula? Khulasa. Conclusion. Khulasa. Kesimpulan. Sampai separuh jalan lagi habis jawab semua, maka habislah cerita tu. Maka ulama-ulama sufi mengambil cerita ini, bawa kepada pengajian. Ada ilmu yang saudara boleh kaji dan ada ilmu yang saudara tidak boleh kaji, tetapi kena terima. Sabar, kata dia. Sampailah kamu dapat. Kalau tak faham juga pun sabar, kata dia. Ini pun sama. Kita tidak mahu menjalani ilmu ni sebab tak ada dalam fikiran kita kan. Apa benda ni, kita duduk hotel ni nyamuk saja, masjid ke banyak. Nak mukayyak kat masjid lah. Kenapa tidak pergi uzlah masjid? Uzlah masjid kan bagus. Tu dia. Ada pula uzlah masjid. Mana ada uzlah di masjid? Nabi sendiri duduk Gua Hira. Nabi sendiri duduk di Gua Hira. Tempat tak ada lampu, tempat musuh, tempat jin bertenang. Nabi duduk di situ selama 6 tahun. Kita mari buat satu pendapat baru, uzlah boleh dibuat di masjid.
aircon ada, kata dia, kapek lagi, sudah apa? Jadi saya ni dah masalah sebab dia guna akal. Jadi maka sebab itu kata dia, di gol ni kuasa mohon bakar, maka hanglah segala apa bahasa bentuk berada batu begitu, merasakan. Sebab tu saudara balik, saudara tengok dua atas kursinya dah gini kan. Bisa katanya dah, saudara akak kaki ni pokok kita ni letak atas meja. Letak atas meja saya tengok. Daging pejal ini akan diranggut oleh api neraka kalau aku tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini induknya dengan lotionnya, dengan evonya, buat apa kalau dibakar oleh api neraka? Tengok sama, fikir macam tu. Satu hari dia akan terlintas, aku takut kepadamu. Satu hari dia akan mari, aku takut kepadamu. Hari ini kita tak buat. Kita suka enjoy, suka seronok, suka berhibur, suka ya Allah, mana nak mari benda ni. Tak ada sana. Dia kata, hayhata lima tu'adu, jauh nak dapat apa yang Allah janji, jauh sekalian. Saya lawan bangun pagi dengan guru saya. Kan? Dia bangun pukul 3.30, pukul 4, 3.30, pukul 4, guru, pukul 4 sudah ada di bilik, di tempat wudu. Saya pun kalau suruh kerja pagi, hari ni aku bening pergi 3.45. Kita sah. Tu bukan apa aku sahabat dia hari ni. Kalau dia dulu, saya pun bismillah, peluk. Kejap lagi, peluk. Dia sudah pun ada di tempat wudu. Begitu. Jangan lawan dengan Tok Guru dia, kita tak ada dia. Dia sudah ada di tempat wudu. Kalau kita cerita kepada kita, kamu masuk Bukhayam di tempat sana, jangan takut. Dia tidak takut. Kalau dia cerita takwa apalah, dia memang takwa. Kalau dia tawakal apalah, memang dia tawakal. Hari ini tidak ada inilah. Dia cerita, dia ajak kita bertawakal. Dia kata apa? Kalau boleh. Kalau boleh, dia tak boleh tu. Akhir sekali kita menjadi Fata Morgana. Sebab apa Fata Morgana? Boleh saya tulis, Saya dah tengok ya. Semalam kau bila kan sudah bagi dah. Pada alim akulu nasim masyrabahum. Saudara, dalam kes cahaya ni kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang belah sini B ya. Okey, yang belah sini Allah bekalkan cahaya dengan nurul hidayah. Di sini Allah bekalkan dengan zulumat ataupun kekufuran lah, pada kata sebab tidak ada cahaya, kekufuran. Okey. Jadi cahaya ni tadi akan menyuluh daripada masa ke sampai kepada Rasul. Rasul suruh sahabat. Sahabat akan suruh tabi'in. Tabi'in akan suruh tabi'in. Ya. Maka ni cahaya. Sebab tu Tuhan gunakan cahaya sebagai contoh. Mudah kita faham. Ni pun cahaya. Sebab tu Nabi pun bawa cahaya. Walla'al badru alaina. Datang sudah cahaya bulan. Dah bulan tu lah, purnama pula tu. Dia gunakan Rasul sebagai cahaya. Lambang iman cahaya. Dan Allah gelar diri dia pun cahaya. Allahun nurun. Maka cahaya ini memancar di sini, memancar di sini. Maka oleh sebab itu, pancaran cahaya ini mesti dipancar oleh yang ada cahaya. Yang ada cahaya. Sebab itu saudara, orang buta tidak boleh memimpin orang celik, dan orang celik tidak boleh dipimpin oleh orang buta. Saudara pernah pergi motivasi tak? Ni saya nak cerita pasal cahaya. Ada satu training, kita baru sampai daftar. Dalam seminggu, dalam 4-5 hari dia akan buat satu latihan. Orang buta bawa orang celik. Ya, kita satu kelas tu dalam 18 orang, 14 orang macam tu. Dia balut mata kita. Hari ni orang buta bawa orang celik. Dia ikat dengan kain berwarna hitam macam ni, tebal sikit, dia balut kat sini, ikat kat belakang. Okey, sesi orang buta bawa orang celik. Orang celik ni kelas kita tu lah, 12 orang tu. Satu platoon naik. Orang buta bawa orang celik. Orang buta pergi ikut mana, orang celik kena ikut. Sampai di atas sana, dia suruh bawa balik satu kotak tu. Kotak buku dia tu bawa balik ke camp balik. Jadi hak belakang ni tukar cakap je lah.
Kiri kanan, bukan celek kan. Hak betul lagi dulu. Kalau bang kanan mah, dong. Wah, kanan kiri. Sudah, cuba bayang apa yang berlaku sampai ke atas. Duduk di atas, sampai ke atas, semua duduk belakang. Apa ni, jurulatih pun datang. Dia tanya, okey semua buka. Yang leader buka. Dia tanya hak celek, apa pendapat anda ikut orang buta? Oh, susah. Sesok kata dia orang celek ikut orang buta. Apa tak susahnya? Lubel pun dah terkejut. Muka dia buta, okay? Kawan ni celek tak terkejut. Orang suruh gigi dia kira kan? Kan dia sampai kat pokok, tepuk pokok. Susah tak susah? Susah. Jalan balik ada, dia ikut jalan duduk. Hak ni kena ikut. Okey, turun kare. Anak murid pula tutup mata. Tutup mata. Cikgu pula bawa. Dia buka, cikgu bawa. Okey, murid-murid sekalian, sila turun ke bawah. Jalan elok-elok ya. Mama, kiri, mama. Maju kiri, banyak. Oh, maju, tepi tak turun. Apa akan berlaku agak-agak? Saudara, sampai di bawah sana jurulatih tanya, wahai saudara, bagaimana perasaan saudara memimpin 12 orang buta? Saudara sekalian, hak ni tak terima pengajian dan tak faham. Hak ni pula tak faham mengajar. Dua-dua akan berlaku kesan. Maka sebab itu, orang bercahaya hanya boleh suluh kepada orang yang tidak buta. Sudah boleh faham tak? Orang yang cahaya Nabi tadi, dia hanya boleh suluh orang yang tidak buta. Sebab contoh, Nabi menyuluh orang bernama Umar. Umar masuk Islam sebab Umar tidak buta. Tetapi Nabi tidak boleh suluh Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal tidak boleh disuluh? Sebab Abu Jahal buta. Maka oleh sebab itu, tok guru yang bawa ilmu, dia tidak boleh mendidik orang yang tidak ada hidayah. Bawa lah mari tok guru mana pun, bukan pasal murid itu tok guru tu baik, tidak. Sebab murid itu ada bekal cahaya. Matanya telah dibekalkan oleh Allah sejak azali lagi. Tu dia kan kita belajar bahawa Fauzas Sa'idu indahu fil azali. Betul tak? Ingat tak? Fauzas Sa'id bertuah itu, Fauzas Sa'idu indahu fil azali kaza syaki summa lam yantakili. Ini dari kita belajar. Jadi kita kejayaan orang yang bertuah ahli syurga indahu di sisi Allah daripada azali. Begitu juga kecelakaan tidak boleh bertukar ganti. Sebab itu tok guru yang alim macam mana pun, dia hanya boleh ajar anak murid yang ada hidayah sahaja. Saya dapat hidayah ni sejak belajar lah. Bukan. Hidayah awak telah diperbesarkan oleh tok guru. Bukan tok guru beri hidayah, tidak. Hidayah sudah ada. Sini dah tempat silap salah fahamnya dengan kaum Mu'tazilah dan kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah. Dia berpendapat hasil usaha manusia sendiri, bukan daripada Allah. Salah yang besar. Yang sebenarnya Fauzas Sa'idu indahu fil azali kaza syaki summa lam yantakili. Bertuah ahli surga daripada azali. Begitu juga celaka, tidak boleh bertukar ganti. Kalau macam tu ustaz kita belajar. Mereka tu dah surga neraka, kita belajar baik sebab dia di rumah rosak neraka. Jangan ya. Kita kena terus menjalani usaha dan kewajipan hamba beribadat. Okey. Kedua, supaya jangan mencengangkan. Kenapa kita terpatut pasang sifat kaum tadi? Supaya jangan mencengangkan ia dengan taat. Supaya kita tidak bangga konon-kononnya sudah semayang kompon syurga. On buat apa? Awak tahu ke semayang awak sudah diterima? Awak tahu tak taubat kita sudah diterima? Kenapa kita nak kenapa kita nak rasa proud pada diri kita sendiri? Orang kata apa? Hidung tak macam pipi, tersorong-sorong. Dia sendiri perasan dia sudah menjadi syurga. Jangan kena rasa takut. Bangkali semayang aku ni tidak berapa menjadi. Bangkali ilmu aku yang aku belajar ini tidak begitu faham. Bangkali dosa aku masih
masih banyak. Tetapi khauf ini tidak dibenarkan, takut melampau-lampau. Sebab tu dia kena top up dengan raja. Maknanya besok takut sangat, tak apa, walaupun macam mana pun Tuhan Maha Pengampun, sejuk sikit. Tak boleh totally takut, tak boleh juga.